Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak murid cikgu kelas 3 luhur, 3 jujur dan 3 bestari. Okay, cikgu harap semua sihat, sejahtera dan sudah bersedia untuk belajar kelas PTPR sejarah hari ini bersama cikgu Suaidah. Okay. Hari ini kita akan sentuh bab 1 iaitu kedatangan kuasa barat. Okay, kita masih lagi dalam bab 1 dan tajuk kecilnya ialah persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan 1.3 dan 1.4 perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Saya harap kamu semua bersedia dengan buku teks, buku nota panjang ya, okay, dan modul. Okay, serta alat tulis. Okey, ini hasil pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat, objektif pembelajaran kita yang pertama ialah menyatakan persamaan matlamat kuasa asing mendapatkan tanah jajahan. Objektif pembelajaran kita yang kedua, membanding bezakan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Okay, untuk standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menganalisis persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan, menunjukkan perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Okay, untuk nilai sivik dan kewarganegaraan, okay, kita harap anda dapat membincangkan kepentingan berwaspada terhadap unsur luar yang boleh menggugat kedaulatan negara dan seterusnya merumuskan kebijaksanaan berfikiran strategi untuk berjaya dalam kehidupan. Okay. Kita harapkan pembelajaran kita pada hari ini akan dapat merealisasikan semua objektif-objektif yang ada pada hari ini. Okay, sekarang saya nak awak buka buku teks muka surat 16. Okay, buka buku teks muka surat 16. Okay, tajuk 1.3 ialah persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Okay, kita tengok dulu pengenalan. Kuasa-kuasa barat berlumba-lumba untuk meluaskan kuasa ke seluruh dunia demi kepentingan ekonomi mereka. Okay, sebelum ni kita belajar yang dekat benua Eropah tu adalah kuasa-kuasa barat yang datang ke negara kita, yang utamanya adalah untuk kepentingan ekonomi. Okay, ingat lagi tiga matlamat iaitu gold, glory dan gospel. Gold untuk mendapatkan kemewahan, glory untuk mendapatkan kemasyhuran dan gospel untuk menyebarkan agama. Okay, yang kedua, Spanyol, Britain, Belanda, Perancis dan Rusia muncul sebagai empayar masing-masing. Ini kuasa-kuasa besar ni, okay, yang berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan. Kuasa barat lain seperti Amerika Syarikat, Belgium, Jerman dan Itali turut berlumba untuk mendapatkan tanah jajahan. Jadi, bila kita tengok sini, banyak kuasa-kuasa barat yang berlumba-lumba. Okay, mereka ini bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan, untuk dapatkan negara kita lah. Okay, iaitu negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Sebab apa mereka suka dengan negara kita? Sebab kaya dengan bahan mentah dan kawasan pasaran. British bimbang, kuasa barat lain akan mara ke wilayah ini. Okay, jadi sebab itulah British British risau. Okay, sebelum kuasa barat lain dapatkan, baik dia cepat-cepat dapatkan dulu. Ya. Okey, ini dia kawasan alam Melayu dikuasai oleh kuasa barat menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Okey, gambar ni ada dalam buku teks awak, muka surat 16 juga. Okey, kita tengok. Ni Brunei. British menjadikan Kesultanan Brunei sebagai sebuah negeri naungan British. Okey, kalau tengok petunjuk ni, yang warna macam coklat cair ni adalah British, biru Perancis, pink Belanda, hijau Spanyol dan hitam Portugis. Okey, ini adalah kuasa-kuasa barat
yang menakluki kawasan-kawasan ini menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Okey, di kawasan ini, Perancis meluaskan kuasanya di Indochina dan merancang membina terusan di segenting kera. Okey, ini di kawasan ni. Okey, di kawasan ni. Okey. Kemudian Rusia, okey, ini dekat sini ujung Salang. Berhasrat membuka pertempatan di ujung Salang. Jerman pula berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Okey, dekat sini, Kedah. Okey, Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu. Ingin dulu. Okey, kita tengok. Kita belajar nanti berjaya ke tak berjaya. Pihak persendirian iaitu keluarga Brooke menguasai wilayah Sarawak pada tahun 1853 hingga tahun 1905. Keluarga Brooke memperluas kawasan pemerintahan mereka hingga sempadan Brunei. Ini nanti kita belajar bagaimana keluarga Brooke berjaya mendapatkan Sarawak. Okey, syarikat dagang British iaitu syarikat Borneo Utara British SBUB membeli wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Okey, Sabah. Nanti kita akan belajar juga tentang SBUB ya. Okey, Belanda berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur. Ini Belanda. Belanda punyalah. Okey, kita belajar. Okey, Portugis berusaha mendapatkan Timor Leste. Okey, di sini. Dan Spanyol menakluki Kesultanan Sulu. Okey, jadi kuasa-kuasa barat ni dia berlumba-lumba lah untuk mendapatkan tanah jajahan di kawasan alam Melayu ni. Sebab kita pun daripada awal kita dah belajar tentang kestabilan dan kemakmuran di kawasan negara kita ni. Okey, yang menyebabkan kuasa-kuasa barat ni tertarik dekat kawasan kita. Okey, yang paling utama sekali disebabkan ekonomi lah. Okey, sebab kawasan negara kita ni, kawasan alam Melayu ni kaya dengan bahan-bahan mentah. Okey, yang kita dah belajar pada semasa 1.2 hari tu. Okey, sekarang lihat muka surat 18 di buku teks kamu. Okey, untuk tajuk 1.4, perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Okey, seperti yang kita sedia maklum, British berjaya menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita berbanding dengan Belanda. Okey, ini ialah pengenalan. Okey. Kuasa-kuasa barat menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Okey, pada tahun 1983, Parti Konservatif. Apa tu Parti Konservatif? Parti yang berhaluan kanan. Okey, mengambil alih pucuk pimpinan kerajaan Britain daripada Parti Liberal yang menukarkan dasar tidak campur tangan kepada campur tangan di negeri-negeri Melayu. Okay, dasar campur tangan ni maksudnya British melibatkan diri secara langsung dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Sebab apa? Sebab British mahu jaga kepentingan ekonomi dia. Okay, pedagang negeri-negeri Selat mendesak kerajaan British supaya campur tangan dan melindungi kepentingan pelaburan mereka. Okay. Nanti kamu akan belajar apa itu negeri-negeri Selat. Andrew Clark dihantar untuk menggantikan Governor Harry Ord, pemerintah tempatan, dipaksa menerima naungan dan campur tangan British dengan pelbagai alasan. Akhirnya British berjaya meluaskan kuasanya di NNM. Apa tu NNM? Negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey. Nanti kita akan belajar di manakah kawasan kedudukan kuasa Spanyol, Portugal, Belanda, Perancis dan Britain. Okey, ini ialah peta Eropah yang menunjukkan kedudukan kuasa Spanyol, Portugal, Belanda, Perancis dan Britain. Okey, dekat sini dekat kawasan benua Eropah ni. Okey. Okey, apakah strategi kuasa barat untuk meluaskan kuasa di negara kita? Okey, kat sini ada dua strategi. Okey, yang pertama ialah strategi Belanda. Apakah strategi Belanda?
iaitu serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Manakala strategi British lebih banyak daripada strategi Belanda, iaitu manipulasi, ugutan atau desakan, tipu helah, perjanjian, pakatan, pajakan dan serangan fizikal. Okey, kalau awak tengok buku teks muka surat 19, ada satu ilustrasi peristiwa menandatangani perjanjian London tahun 1824. Okey, yang tu ialah strategi perjanjian. Okey, awak tahu ke maksud strategi ni? Okey, kita tengok. Okey, inilah glossary maksud semua strategi yang saya sebutkan tadi. Okey, ada dalam buku teks kamu. Okey, kita tengok strategi yang perkataan dia agak susah untuk faham. Contohnya manipulasi. Tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana, mengambil kesempatan atas sesuatu perkara sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Okey, maksudnya dia buat satu tindakan yang bijaksana. Maksudnya dia rancang strategi-strategi dia untuk buat suatu benda yang nampak bijak, tetapi sebenarnya mengambil kesempatan untuk perkara yang dia mahukan. Okey, selain tu ugutan desakan biasalah kan, tipu helah, perjanjian. Perjanjian yang ada orang tanda tangan tu, antara dua orang atau dua pihak, berjanji. Okey, pakatan. Pakatan ni macam orang yang berpakat lah. Permuafakatan dan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan sesuatu perkara. Pajakan. Pajakan ni macam dia ada kontrak. Kontrak yang membolehkan orang lain menggunakan atau menduduki tanah, bangunan dan sebagainya dalam tempoh masa dan dengan bayaran tertentu. Manakala serangan fizikal ni menyeranglah. Menyerang balas, menangkis serangan dan melancarkan serangan balas ke atas pihak lawan. Ini semua adalah strategi-strategi yang British gunakan terutamanya dan kuasa-kuasa barat lainlah untuk menguasai, untuk mendapatkan tanah jajahan. Kita tengok strategi Belanda. Strategi Belanda tadi kita tengok ada 3, iaitu serangan fizikal, perjanjian dan pakatan. Kalau serangan fizikal ni macam maksud yang kita baca tadi, melakukan tindakan menyerang. Contohnya, kat sini dia bagi contoh lah. Kita ambil 2 je lah contoh ya. Belanda berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor pada tahun 1650 dan di Kuala Perak 1651 disebabkan oleh dasar monopoli biji timah oleh Belanda. Maksudnya berperang ini ialah serangan fizikal. Contoh 2 kita ambil yang ni lah. Pada tahun 1782, Belanda berperang dengan Johor disebabkan berlaku perselisihan mengenai perdagangan. Inilah berperang. Serangan fizikal. Belanda juga menggunakan strategi perjanjian. Pada tahun 1650, Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan biji timah. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah kepada Belanda. Ini adalah strategi perjanjian. Belanda juga menggunakan strategi pakatan. Belanda pada tahun 1641, Belanda mengadakan pakatan dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Contoh yang kedua kita tengok, Belanda mengadakan pakatan dengan British dan bersetuju mementerai perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1824. Jadi inilah strategi yang Belanda gunakan. Ini pula ialah strategi British untuk menguasai negara kita. Kat sini ada
7 strategi. Okey, manipulasi. Okey, manipulasi. Kita tengok satu contoh. Kejadian Lanun merompak kapal dagang British di Selangor dan menyerang rumah api di Tanjung Rekedo menjadi alasan untuk British campur tangan. Okey, maksudnya dia cakap kejadian Lanun merompak tu adalah satu kejadian yang menyebabkan kawasan Selangor tu tidak selamat. Okey, jadi British kena campur tangan. Okey, maksudnya dia manipulasi kejadian-kejadian tersebut. Okey, yang kedua, tipu helah. British mendapatkan Pulau Pinang melalui tipu helah. Okey. Jadi daripada tipu helah tu, British telah berjaya mendapatkan Pulau Pinang. Okey, nanti kita belajar macam mana British berjaya mendapatkan Pulau Pinang, ya. Kemudian pakatan. Okey, menyaksikan pakatan kuasa barat iaitu British dan Belanda memeterai perjanjian Inggeris Belanda 1824. Masa ni nanti awak akan belajar bagaimana British dengan Belanda dia berjanji, okey, dia berpakat, okey, untuk mendapatkan kawasan-kawasan yang dia mahu. Okey, nanti ada yang kita akan belajar, ada negeri yang bertukar. Mula-mula British yang jajah, tetapi diberikan kepada Belanda. Belanda pula telah menjajah satu kawasan, diberikan pula kepada British. Nanti kita akan belajar, ya. Okey, ugutan atau desakan. Okey, kita tengok satu contoh. James Brooke mendesak Sultan Brunei dan menuntut diiktiraf sebagai Raja Sarawak. Masa ni kita akan belajar juga dekat Sarawak bagaimana James Brooke ni dia mendesak Sultan Brunei, okey, supaya dia diiktiraf sebagai Raja Sarawak. Ada peristiwanya. Peristiwanya menyebabkan Sultan Brunei terpaksa akur untuk menjadikan James Brooke ni Raja Sarawak. Kemudian perjanjian. Sultan Brunei bersetuju mengiktiraf James Brooke menjadi Raja Sarawak yang merdeka. Jadi dia buat perjanjian lah. Okay, apabila ada sesuatu perkara berlaku, okay, James Brooke boleh menjadi Raja Sarawak. Maka perjanjian tersebut perlu dimeterai. Okey, pajakan, strategi pajakan. Melalui pajakan dan pemberian piagam syarikat British Utara Borneo, British meluaskan pengaruhnya ke atas Sabah. Dia memajak dia memajak pajakan tanah, tak silap saya. Nanti kita tengok, ya. Okey, kemudian serangan fizikal. Okey, British membedil. Membedil ni adalah menyerang lah. Maksudnya menembak. Okey, menggunakan bom Kuala Terengganu dan meminta Sultan Omar tidak mencampuri masalah perang saudara di Pahang serta masalah tahta Sungai Mahmud, Sultan Mahmud Lingga. Okey, jadi ini adalah 7 strategi British yang digunakan untuk menguasai negara kita. Okey, habis 1.3 dan 1.4. Okey. Sekarang kita akan tengok soalan objektif buku teks muka surat 25 hingga 26. Okey. Soalan-soalan ni merangkumi keseluruhan bab 1 lah. Okey, untuk topik 1.1 hingga 1.4. Okey, kita tengok soalan pertama. Okey, kita sama-sama cuba jawab, ya. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan peranan Sultan dalam pentadbiran kerajaan Melayu? Ingat tak yang kita belajar dalam 1.1, kestabilan dan kemakmuran negara kita. Yang pertama, mengetuai pentadbiran negeri. Yang kedua, menjadi lambang kedaulatan. Yang ketiga, mematuhi perlembagaan. Yang keempat, mengetuai peperangan. Okey, cuba awak tengok yang mana satu jawapan yang betul. Buku teks muka surat berapa? Okey, kita cari sama-sama. Buku teks muka surat 4. Okey, Sultan, Okey, yang mana jawapannya? Dah jumpa?
Okey. Saya harap semua dah dapat jawapannya. Okey, siapa jawab A? Okey, betul. A 1 dan 2 iaitu mengetuai pentadbiran negeri dan menjadi lambang kedaulatan. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Apakah tugas utama pembesar jajahan dan daerah? Okey. A. Menasihati Sultan dalam pentadbiran. B. Mempertahankan kedaulatan negeri. C. Mengendalikan pendidikan agama. D. Melantik bakal pengganti Sultan. Okey, cari cepat jawapannya. Pembesar jajahan dan daerah. Okey, jumpa? Okey, tengok jawapan. Mempertahankan kedaulatan negeri. Okey, siapa jawab B? Betul ya. Tahniah. Yang ketiga, raja yang berikut berkaitan dengan tugas seorang pembesar dalam masyarakat Melayu. X. Menyampaikan arahan sultan, menyampaikan arahan pembesar, mengekalkan keamanan kampung. Okey, ini dah nampak dah dia punya clue. X ialah apa? Hulu bendahari, ketua hakim, bendahara atau penghulu? Betul? Okey, betul. Jawapannya penghulu. Okey. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Rajah yang berikut menunjukkan bentuk pendidikan masyarakat di negeri-negeri Melayu. Pendidikan tidak formal, mempelajari pantun, cara berkawan, membuat perahu. Apakah kepentingan pendidikan tersebut? A. Mengukuhkan ikatan keluarga. B. Melahirkan pahlawan bangsa. C. Menjadi tokoh berpengaruh. D. Melahirkan pekerti mulia. Yang mana satu? Okey, dapat? Okey. Melahirkan pekerti mulia. Okey, ini adalah pendidikan tidak formal. Okey, siapa jawab D? Betul jawapan kamu. Apakah tujuan kedatangan orang Eropah ke alam Melayu pada abad ke-16? Soalan nombor 5. A. Mengaut keuntungan. B. Menyebarkan ilmu pengetahuan. C. Memajukan ekonomi penduduk tempatan. D. Memperkenalkan sistem pemerintahan moden. Jawapannya? Tujuan kedatangan Eropah. Abad ke-16 ya? Ingat tak kita belajar 1.2? Okey, A. Mengaut keuntungan. Okey, apa-apa awak mesti jawab tentang keuntungan ni saya ada cakap kat awak. Sebab yang utamanya sekali orang Eropah ni berlayar ke alam Melayu untuk mendapatkan keuntungan, kemewahan. Okey. Okey, nombor 6. Apakah kesan perkembangan berikut terhadap alam Melayu pada abad ke-19? Pembukaan terusan Suez, penciptaan kapal wak. A. Taraf hidup penduduk tempatan meningkat. B. Pelaburan pemodal Eropah bertambah. C. Pengenalan sistem pendidikan moden. D. Industri tempatan berkembang pesat. Okey, kesan perkembangan tersebut. Okey, apa jawapan dia? Okey, kita tengok jawapan. D. Industri tempatan berkembang pesat. Ingat lagi industri apa? Industri mengetin makanan kan? Okey. Jadi sebab apa? Sebab bila dia dah buka terusan Suez ni, jalan jadi singkat. Okey, kalau tidak dia kena melalui Tanjung Harapan. Kemudian dia dah cipta kapal wap ni lebih cepatlah kapal datang ke negara kita untuk mendapatkan bahan mentah. Ya? Menyebabkan industri tempatan berkembang pesat.
Okey, ini pula soalan struktur buku teks muka surat 26 ya. Saya ambil 2 soalan sahaja. Okey, jawab soalan yang berikut. A. Mengapakah negara kita menjadi sasaran kuasa-kuasa barat hingga kini? Ini sama maksudnya dengan apakah faktor yang menyebabkan kuasa barat datang ke negara kita? Itu yang kita belajar pada 1.2. Betul tak? Pada abad ke-16, 17, 18, 19 hingga 20. Kan? Okey, awak boleh gunakan awak boleh gunakan jawapan di 1.2 untuk menjawab soalan ni. Okey, kita tengok contoh jawapan. Jawapan A, kedudukan yang strategik terletak di tengah laluan perdagangan barat dan timur. Okey, kemudian kaya dengan sumber bahan mentah, misalnya biji timah dan getah. Okey, kesuburan tanah dan iklimnya yang sesuai untuk tanaman bercirikan ekspor iaitu getah dan kelapa sawit. Pembukaan terusan Suez memendekkan jarak perdagangan di antara barat dan timur. Ciptaan kapal wap membolehkan muatan barang dagangan dibawa dengan banyak selamat dan menjimatkan kos. Ciptaan telegraf memudahkan perhubungan antara syarikat perdagangan dengan ejen mereka, syarikat perwakilan di timur. Mereka mahu menyebarkan agama Kristian. Ini semua yang kita dah belajar pada 1.2. Okey, soalan B. Jelaskan strategi yang digunakan oleh kuasa barat untuk menguasai negara kita. Ini tadi kita baru belajar. Okey, ada berapa strategi? Belanda menggunakan 3 strategi. British menggunakan 7 strategi. Macam tadilah. Okey, serangan fizikal, perjanjian, pakatan, manipulasi, tipu helah, ugutan, desakan dan pajakan. Okey, soalan macam ni kalau struktur kita boleh bagi je lah senarai ni. Okey, tetapi kalau soalan esei kita kena huraikan. Okey, nanti kita belajar macam mana cara nak menjawab soalan struktur atau esei ya. Okey, tugasan. Okey. Tugasan ni awak kena buat nota 1.3 dan 1.4 di dalam buku nota panjang kamu. Okey, gunakan peta I think macam biasa Buat nota pendek-pendek pun tak apa. Okey, yang penting awak boleh faham. Okey. Kemudian siapkan modul muka surat 5 hingga 7. Okey, untuk jawapan modul muka surat 4 saya akan kongsikan dan awak boleh buat penilaian kendiri. Awak boleh tanda sendiri jawapan awak dan boleh buat pembetulan di atas modul itu sendiri. Boleh gunakan pen warna lain selain pen yang awak gunakan. Okey, itu saja. Saya harap kita akan berjumpa dan COVID-19 ini berakhir tak lama lagi. Tolong belajar kat rumah. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey. Tamat. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.